Tak lama selepas itu, pada hari Ahad, saya tahu tentang isu bakal digantung ini oleh ada MPN Sarawak masa itu minta saya digantung dah berkali-kali dah. Tetapi saya tahu tentang isu penggantungan itu, pilihan raya negeri Sarawak berapa bulan? 6 hari bulan. Saya tahu 28 hari bulan. 28 hari bulan adalah mesyuarat MPP. Jadi saya tahu tentang saya bakal digantung, keputusan Biro Pol telah bersetuju untuk menggantung saya beberapa hari sebelum itu. Cuma dia kata subjek tu MPP punya persetujuan. Akhirnya pada 28 hari bulan 11 saya keluar berita, orang forward berita tu kat saya bahawa Iswardi Morni telah digantung. Saya macam, macam mana boleh keluar berita dahulu? Saya sendiri tak terima surat lagi. So menurut perlembagaan parti, betul, MPP ada kuasa untuk menggantung ahlinya menurut perkara 41.6 dan 7, boleh digantung secara sementara menunggu apa orang kata lembaga disiplin membuat kajian, membuat pertuduhan, whatever lah, benda macam tu. Sampai kan saya kata tadi gantung dulu baru bicara kan. Tapi tak apa, itu cerita lain. So akhirnya saya kata okay fine, 28 hari bulan saya dikatakan telah digantung. Jadi saya tak terima surat lagi. So saya tunggu surat 29 tak ada, 30 tak ada, 1 tak ada, 2 tak ada, 3 tak ada, 4 tak ada, 5 tak ada. Sepatutnya menurut perkara 41.7 Perlembagaan Parti, surat hendaklah dihantar 7 hari daripada tarikh penggantungan. So kalau 7 hari, maksimumnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iaitu 4 hari bulan atau 5 hari bulan, hari Ahad seterusnya. Tetapi apa yang berlaku, saya hanya menerima surat ini pada 8 hari bulan. Tarikh ini saya hanya menerima daripada surat Berupur daftar ni 8 hari bulan, dengan tarikh ini ditulis pada 7 hari bulan. Saya bacakan, saya tak baca dah dekat sini kan. Tetapi dia kata sini ahli Majlis Pimpinan Pusat telah bermesyuarat. Saya baca jugalah. Pada 28 November, sedangkan surat ini 7 hari bulan, jadi sebenarnya dah lebih daripada tarikh. Tapi tak apalah kan. Bersetuju dengan syaur dari lembaga disiplin untuk keanggotaan saudara digantung sementara sehingga selesai siasatan lembaga disiplin, berkuat kuasa 28 November selaras dengan perlembagaan pasal 41.6, iaitu Majlis Pimpinan Pusat berhak menggantung keanggotaan mana-mana anggota atau melarang anggota tersebut dari memegang jawatannya secara sementara sehingga keputusan dicadangkan oleh lembaga disiplin. Okey, fine. Saya terimalah. Saya tak menafikan, saya tak menolak perkara ini kerana surat ini datang mengatakan bahawa saya telah digantung dengan sementara. So dia kata sila ambil perhatian bahawa dengan penggantungan ini maka saudara secara langsung dilucutkan segala jawatan. Okey, tak apalah, ini mungkin template umum kan, template dia template lah, dia tak adalah dia tulis, dia ada satu template tukar nama je lah kan. Dilucutkan segala jawatan. Yang pertama sekali saya tak ada jawatan. Ini dipegang atas nama parti. Dan yang ini sangat penting, tidak boleh membuat apa-apa kenyataan atas nama parti sehingga tamat tempoh penggantungan. Okey, saya ulang balik ya. Dan tidak boleh membuat apa-apa kenyataan atas nama parti sehingga tamat tempoh penggantungan. Dan penamaan calon bagi PRN Negeri Sarawak adalah 6 hari bulan, tuan-tuan. Penamaan calon 6 hari bulan. Jadi disebabkan oleh penggantungan ini, bukan setakat saya tidak boleh jadi calon, saya tidak boleh dijadikan jadi calon, maka saya juga tidak boleh berkempen untuk calon. Saya tidak boleh berkempen untuk parti. Saya tidak boleh mengukakan apa-apa pandangan pun atau mewakili parti dalam apa-apa bentuk sekalipun, disebabkan oleh apa yang tertulis perkara ini. Sehinggalah soalan saya, kenapa gantung saya sebelum PRN Negeri Sarawak? Itu soalan saya. Kenapa nak gantung saya sebelum PRN Negeri Sarawak? Sedangkan saya nak cerita, tuan-tuan, live saya malam ini 3,087 dengan 2,455. Combine ini ada 5,000 orang menonton saya. Tapi gantung saya. Saya ingat lagi setiap hari PRN Negeri Sarawak, saya rasa live tak sampai pun 200. Live tak sampai pun 200, tuan-tuan, setiap hari. Tuan-tuan, orang boleh gantung orang yang ada live 5,000 setiap hari. Bayangkan kalau saya berkempen setiap hari 5,000 orang tengok, tuan-tuan. Tapi saya tak boleh live. Kenapa tak boleh live? Dua perkara. Yang pertama, sebab saya nak membuktikan tak live pun Iswardi tetap kalah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tak boleh buat live sebab saya telah digantung dan saya tidak boleh bercakap bagi pihak parti.
Jadi apa yang saya buat? Saya pergi dekat DAP, saya pergi jumpa kawan saya Aziz DAP, saya pergi jumpa kawan saya Leon Jimat, Leon dekat Simanggang, saya pergi jumpa Aziz dekat Batu Kitang sebab dia parti lain. Jadi kalau saya duduk dengan parti lain, saya tak ada isu. Itu yang berlaku. So Kenapa Iswardi nak digantung ni? Ada orang tanya saya, kenapa Iswardi? Pak Amor hari tu minta Iswardi, jom kita bagi penjelasan. Saya kata saya tak boleh bagi penjelasan dahulu, sebab saya nak tunggu PRN Sarawak ni habis. Sebab nanti kalau saya bagi penjelasan, saya buat live, nanti orang kata live Iswardi menyebabkan PKR Sarawak kalah. Itu kita nak buang konotasi itu. Habis PRN saya buat live. So apa yang berlaku tuan-tuan? Adakah live Iswardi menyebabkan PRN Sarawak kalah? So apa yang berlaku dalam selepas ini? Apa keputusan? Okey, sebelum itu saya cerita commotion apa yang berlaku dalam PRN Sarawak ni. Dan ini fakta. Parti tak boleh kata, oh Iswardi kau telah menipu. Ini fakta. Fakta dia macam ni. Seminggu sebelum, beberapa tahun, I think masa Larry jadi pengurusi dahulu, kita telah decide bahawa PKR akan bertanding 47 kerusi. Beberapa minggu sebelum PRN Sarawak bermula, saya dah dengar ura-ura mengatakan bahawa PKR nak ambil kerusi DAP. Dan sekiranya pertemuan tu mungkin berlaku. Ini bukan saya cakap, ini dah keluar dalam surat khabar dah. Pertemuan akan ada berlaku dan DAP pun tahu benda ni. Ada beberapa kerusi akan bertindak. So maksudnya daripada 47 tu mungkin jadi 50. Kemudian beberapa hari selepas itu, tiba-tiba daripada 47, 50, pop, tahu-tahu je 18 kerusi je bertanding. So dah gaduh, akhirnya lah 28 yang bertanding. Tuan-tuan, bagi saya, apa pandangan orang luar? Apa pandangan rakyat yang melihat keadaan kemelut yang melanda dalam parti itu sendiri? Macam mana rakyat nak confident dengan kita kalau sekiranya kita pergi ke depan dalam kan kita sendiri tak bersedia? Beberapa hari sebelum pilihan raya penamaan calon, kita bergaduh. Bukan bergaduh tuan-tuan, kita berkonflik sesama sendiri. Ni bukan dengan parti lain, dalam parti itu sendiri. Dan DUN yang kita dah menang, saya bagi contoh Kerian, Ali Biju tak bertanding tuan-tuan, tetapi PKR tak hantar wakil, tak hantar calon. Kenapa? Saya ada sebab dia, tapi saya tak nak cerita dalam live. Bekalalan, bukan setakat kita kalah. Okey, kita akan cerita kalah. Kita hanya dapat 97 undi dekat Bekalalan tuan-tuan. 97 undi dekat Bekalalan. Sedangkan kita menang Bekalalan, itu baru Bian punya tempat. Kerian kita tak ada hantar calon. Bekalalan kita kalah. Bukan kalah, orang Sarawak kata kalah lapset. Kalah teguk dia punya kalah tu. Lebih kalah daripada orang parti bebas, kita kata. Satu lagi tempat, Batu Lintang, kita kalah. Dan pada malam itu, pada petang itu, bukan malam, pada petang itu pukul 4 petang, pada hari pengundian 18 hari bulan, saya ada buat satu posting. Saya kata hasil kajian saya dan pasukan, GPS akan menang 68, PSB akan menang 8 kerusi, PKR akan menang 0 kerusi, DAP akan menang 6 kerusi. Itu saya tulis dalam Facebook saya pada pukul 4 petang. Malam itu keputusan di GPS menang 76 kerusi, saya kata 68, tak jauh. Beza dia 8 kerusi. Saya kata PSB menang 8 tapi dia menang 4, beza 4 kerusi. PKR betul 0. Kemudian saya kata DAP akan menang 4 tapi menang 2. So daripada kajian kita orang, kita dah nampak dah itu akan berlaku. Dan ini bukan sebab sebab Iswardi cakap maka kalah. Kalau macam itulah, ya Allah. Kalau itulah sebabnya. Kalau saya boleh buat kajian dalam keadaan saya tak ada dana, saya boleh fikir benda tu dengan mudah. Saya boleh fikirkan, boleh kaji berdasarkan sentimen-sentimen yang ada. Takkanlah yang ada bijak pandai, berduit, beruang dan sebagainya, dia tak mampu nak buat kajian yang sama. Kenapa? So kalau nak tahu, kita kaji betul-betul sebenarnya kajian. Now, soalan yang betul adalah sepatutnya, okey Iswardi kita dah kalah, fine, kita terima hakikat. So macam mana nak menang? Itulah satu soalan yang betul. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu sini tuan-tuan. Bila saya digantung, saya tak ada mempromosikan pun supaya tangan turun mengundi, jangan tak turun mengundi, boykot, saya tak ada. Lillah, sumpah lillah, saya kata saya tak ada. Saya kata siapa nak turun mengundi, betul lah? Betul lah? Siapa nak turun mengundi, turunlah mengundi. Siapa rasa tak nak turun mengundi,
Itu hak peribadi masing-masing. Saya tak melarang. Dia orang kata apa kat saya ni? Dia orang sendiri cakap kat saya. Dia kata, kita orang tak nak turun mengundi. Apa kita nak turun mengundi, dia kata. Tuan-tuan, kalau ahli parti kita sendiri tak bersemangat nak turun mengundi disebabkan oleh keadaan yang sekarang yang ada, bagaimana orang luar nak rasa semangat yang ada sama? Okey, ada orang kata kat saya, kalau macam tu bubar je lah PKR Sarawak East. Saya kata macam ni, tuan-tuan, itu lagi satu sikap pemalas. Bila tak dapat je bubar, bila tak dapat je undur. Malam ini saya baru merasmikan 2 ranting baru. Kalah semalam, tuan-tuan. Kalah semalam, tapi malam ini saya merasmikan 2 ranting PKR baru di kawasan saya di Petrajaya ni. Macam mana? Sekarang ini berapa ranting kita ada? Total? Bukan, total semua. Sampai saya. Sekarang ni saya ada 13 ranting di 2 parlimen. Di 2 parlimen saya ada 13 ranting, tuan-tuan. Saya nak tanya, calon-calon tu ada berapa ranting? 14 ranting. 14 ranting di 2 parlimen. Calon-calon tu ada berapa ranting? Mungkin adalah calon-calon yang ada ranting. Saya tak kisahlah tu. But my point is this. Kalau kita nak menang, kita bekerja macam kita nak menang. Tapi kalau kita kerja macam kita nak kalah, macam mana kita nak menang, tuan-tuan? So now, masa untuk kita kena step back, fikir, okay, fine, kita dah kalah. So macam mana nak menang, Is? Itu soalan yang betul. Cara nak menang adalah dengan, tak payah saya cerita kat sini, itu strategi lah. Takkan saya nak ceritakan strategi saya kan? Tapi saya katakan mudahnya pemilihan parti tahun hadapan. Saya kata macam ni, nak betulkan parti ni, nak menang pilihan raya, kita kena reform parti ni.